Setiap kali makanan dibuang, ia seolah-olah telah dicuri dari meja orang miskin. Makanan yang kita makan dan cara ia dihasilkan bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan Anda, ia juga memberi impak besar kepada alam sekitar. Dalam beberapa menit yang akan datang, mari kita bongkar kos sebenar di sebalik apa yang ada di pinggan Anda. Teruskan menonton hingga ke akhir. Kami akan kongsikan 10 langkah yang boleh Anda ambil untuk membuat perubahan. Pertanian menggunakan lebih daripada 1/3 tanah boleh didiami di bumi. Ternakan seperti lembu, kambing, ayam, dan babi mengambil hampir 3/4 daripada ruang tersebut. Ini termasuk tanah ragutan, serta tanah yang digunakan untuk menanam tanaman makanan haiwan seperti soya dan jagung. Tanah untuk menghasilkan makanan mengambil kira-kira 1/3 daripada keseluruhan tanah pertanian, tetapi hanya separuh daripadanya digunakan untuk menanam makanan yang dimakan oleh manusia. Sebahagian besar digunakan untuk tanaman biofuel dan produk industri. Sebahagian besar digunakan untuk menanam makanan ternakan. Untuk memenuhi permintaan makanan global, hutan terutamanya di kawasan tropika sering dibersihkan untuk pertanian. Hanya 3 produk, daging lembu, soya, dan minyak sawit, menyumbang hampir 60% daripada penebangan hutan tropika. Menjelang tahun 2050, dunia akan memerlukan 26% lebih banyak tanah tanaman, dan negara seperti Malaysia mungkin memerlukan lebih 2 kali ganda. Untuk memberi makan dunia yang semakin membesar, ladang terus berkembang dengan menebang hutan, padang rumput, dan kawasan tanah gambut yang kaya dengan hidupan liar. Semakin banyak tanah yang kita tukar, semakin banyak biodiversity yang hilang. Sistem makanan menyumbang hampir 30% daripada jumlah pelepasan gas rumah hijau global, dan jumlah ini terus meningkat. Hampir separuh daripada pelepasan ini datang daripada pertanian, seperti ternakan, baja, dan penebangan hutan. Sepertiga lagi datang daripada rantaian bekalan. Penggunaan tanah menyumbang sebanyak 19% daripada jumlah keseluruhan. Kita sering mendengar nasihat makan tempatan untuk mengurangkan pelepasan karbon. Tapi, jenis makanan jauh lebih penting daripada jaraknya. Contohnya, menghasilkan 1 kilogram daging lembu melepaskan hampir 100 kilogram gas rumah hijau, manakala 1 kilogram kekacang hanya melepaskan 0,5 kilogram. Walaupun daging dihasilkan secara tempatan, kesannya tetap jauh lebih besar berbanding makanan berasaskan tumbuhan yang dihantar dari jauh, kerana pengangkutan hanya menyumbang sekitar 6% daripada jejak karbon makanan. Secara global, kira-kira 70% daripada semua penggunaan air tawar adalah untuk pertanian. Keju, kekacang, ikan ternakan, udang, dan penternakan tenusu adalah antara yang paling tinggi dalam penggunaan air. Sementara hampir 800 juta orang mengalami kelaparan, kita membazir lebih daripada $1 triliun Amerika makanan setiap tahun, cukup untuk memberi makan kepada 1,26 bilion orang. 60% daripada pembaziran ini berlaku di rumah, selebihnya di restoran dan kedai makan. Di Malaysia sahaja, sebanyak 16,720 tan makanan dibuang setiap hari, mewakili 44% daripada jumlah sisa pepejal harian. Apabila makanan ini dibuang ke tapak pelupusan, ia mereput dan menghasilkan gas metana, iaitu gas rumah hijau yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Secara global, pembaziran makanan menyumbang sehingga 10% daripada pelepasan gas rumah hijau
3 kali ganda lebih daripada industri penerbangan. Berikut adalah 10 langkah untuk mengurangkan jejak karbon melalui pemakanan Anda. Anggap saja ia sebagai tindakan iklim 3 kali sehari. Yang pertama, kurangkan daging dan tenusu seperti mentega, susu, keju, dan daging. Langkah yang kedua, perbanyakkan diet berasaskan tumbuhan. Masukkan kacang, buncis, lentil, dan bijirin sebagai makanan utama. Langkah yang ketiga, pahami asal-usul makanan Anda. Pelajari bagaimana sistem makanan berfungsi daripada cara bahan ditanam sehingga ia sampai ke pinggan Anda. Buat pilihan yang bijak dan lestari setiap kali Anda membeli belah. Yang keempat, kurangkan makanan yang diimport melalui udara. Langkah yang kelima, beli secara bijak. Rancang hidangan, senaraikan keperluan, dan beli mengikut senarai. Jangan beli berlebihan. Manakala langkah yang keenam, hadkan masa membeli belah. Semakin lama Anda berada di pasaraya, semakin banyak Anda beli. Langkah yang ketujuh, simpan makanan dengan betul. Ketahui cara menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan supaya tahan lebih lama. Label makanan yang hampir tamat. Yang ke-8, makan makanan yang hampir rosak. Rancang hidangan berdasarkan bahan yang perlu dihabiskan segera. Yang ke-9, sejuk beku, guna semula atau kompos. Sisa makanan, bekukan. Lebihan, tukar jadi hidangan baru. Kulit dan sisa, komposkan jika boleh. Manakala langkah yang terakhir, elakkan pembelian impulsif. Tawaran beli satu percuma satu, sampel percuma, dan promosi masa terhad sering mendorong pembaziran. Perubahan kecil dalam pemakanan dan makan secara sedar ialah solusi iklim yang boleh dicapai. 3 kali sehari, Anda boleh mengundi untuk planet yang lebih baik dengan garpu Anda. Masa depan sedang dihidang. Apakah pilihan Anda? Setelah kenyang semuanya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah baki makanan, jangan ada yang terbuang." Jika message ini bermakna buat Anda, tekan like, langgan saluran ini, dan kongsikan video ini kepada rakan Anda, kerana perubahan bermula dengan kesedaran dan berkembang bila kita sebarkannya. Seterusnya, kita akan membongkar kos sebenar budaya membeli belah dalam talian, daripada penghantaran ekspres hingga pembungkusan plastik tanpa henti. Jangan lepaskan video seterusnya.